bicarakan tentang karya Senilok ni oleh Abang Syariman secara santai saja. Sebagai kurator pameran ni, saya berusaha hatilah untuk berkongsi pengalaman saya mengkuratorkan pameran ini yang sedang berlangsung di Galeri 2B. Nanti sekali lagi untuk pengetahuan anda, kita ada dua sesi. Sesi pertama, sesi bersama saya sebagai kurator, mungkin masih dalam beberapa minit sahaja. Sesi kedua, kita akan naik ke atas. Kita akan bersama pengacara dan pengacara akan bawa anda semua dan adik semua ke atas untuk bersama-sama melihat, ataupun kalau anda ada soalan nak tanya boleh tanya ke sana. Okey, ini adalah ruang Galeri 2B di atas sana. Sebelum itu saya ingin membenarkan, mungkin ada di kalangan anda yang mungkin tak berkenal Encik Syariman atau Abang Man kita ni. Saya bagi sinopsis ringkas sikit tentang Abang Man kita ni. Encik Syariman, okey, Abang Man kita lahir di Kuala Kangsar. Sama saja ada orang Kuala Kangsar sini, ada orang Kuala. Awak ada di belakang tu, orang Kuala. Tahun 67. Umur lebih kurang dari puluhan kot. 23. Okey. Beliau dapat pendidikan awal di UiTM Shah Alam pada tahun 1986 sampai 1990. Jurusan seni halus. Ada perkursan ni seni arca. Seni arca ni seni yang bersifat tiga dimensi lah, kan. Okey, Abang Man kita ni atau Abang Syariman ni telah mengadakan banyak pameran solo dan berkumpulan. Antara pameran yang pernah diadakan dari 9, yang termasuk yang Senilok yang terakhir 9 lah. Yang pertama Gerak Tempoh 1996, Bayangan dan Kemian 1998, Semangat Besi 2001, Nafas 2004, Rhythm of 21st Century 2009, Zaman 12, Gembala Si Gembala 2014, dan yang terkini yang sedang langsung sampai bulan Februari atau Mac ni, yang terkini lah, yang ke-9. Okey, saya ingin berkongsi sedikit tentang gerak kerja pameran ni berlangsung lah. Sebenarnya perbincangan tentang pameran ni telah berlangsung awal tahun lepas sebenarnya, dan gerak kerja itu mula pada pertengahan tahun 2019 lah. Di sini saya ada bagikan lah kata kuratoria. Kuratoria itu kerja-kerja yang memberikan kurator pameran sendiri. Ada membina pameran, objektif, cara pameran, pendidikan visual. Nanti saya akan terangkan lah, kan. Lawatan ke studio artis, kita ada buat lawatan. Saya ada buat lawatan dengan si pembantu saya, Cik Azim. Pilihan karya yang kita pilih, rekaan pameran, sekarang pameran, rekaan pameran, penulisan teks katalog. Kita ada penulis yang kita jemput untuk bersama-sama mewacanakan karya Senilok kita ni. Okey, terusnya ialah tentang logistik penghantaran daripada studio ataupun bengkel Abang Man kita ni di Kuala Kangsar di sini lah. Okey, lepas tu ada fotografi. Kita mengambil proses-proses untuk kita membuat dokumentasi Raja Syariman. Dengan grafik ni saya akan tunjukkan bagaimana rekaan grafik ni membantu menaikkan nilai ataupun mutu pameran yang diadakan. Nanti saya tunjukkanlah model katalog, banting, banner, poster dan sebagainya, dan terang label. Ini orang kata kerja-kerja kata menaikkan pameran lah yang kita perlu adakan lah untuk audiens menikmati ataupun mudah untuk membaca karya-karya yang seperti banner, teks dinding, label dan pemasangan lampu lah, lighting ataupun pemasangan lampu memang peranan untuk menjadi satu pameran tu nampak dramatik, mungkin nampak dia bertenaga mungkin. Okey, seterusnya. Okey, ini saya bincang tadi lah tentang kuratorial tadi. Okey, sebenarnya saya boleh membagikan karya Abang Man ni kepada 3 evolusi ataupun 3 bentuk
ataupun pelukis ni dia punya body of work ataupun pengkaryaan dia selama beberapa tahun kan. Saya bagikan boleh 3. Yang pertama ialah penerokan awal daripada selasa Lohan yang menyaksikan kekuatan gerak tenaga seperti Sri Kilentul. Tadi yang Sri Kilentul tadi, Selasa 4 Perak Tempur, Selasa 6 Ambil Bayang Kemian. Dan lepas tu saya bagikan dia kepada revolusi yang kedua, iaitu peralihan daripada tahun 2000 hingga 2009 tu memperlihatkan kepaduan bentuk. Itulah terhasilnya lah orang kata siri-siri sebagai besi, nafas, later 20th century. Dan yang terakhir tu kita boleh bagi dekad 2010 hingga 2011 tu, kadang-kadang Raja Syarima ni dia menerjemahkan penguasaan subjek seperti siri kepala berzaman, apa lagi, kepada orang kembali, dan yang ini log lah yang kita akan saksikan nanti. Okey, terima kasih orang jauh ni, Cik Alwi tu, Dr. Syed Alwi dengan Mehizat Hijaz daripada UiTM Sri Iskandar. Terima kasih datang. Okey, saya teruskan. Okey, ini tadi sebenarnya karya Mutahiyat Raja Syarima ni saya boleh katakan dia menghasilkan karya ni sejak tahun 2016. Maknanya beliau mengambil masa lebih kurang 3 tahun untuk menyiapkan 25 buah karya acah. Dan ada satu karya tu yang bersifat gergasi dan besar. Okey, memperlihatkan keasyikan beliau terhadap beberapa perkara yang penting dalam perkataan Raja Syarima, iaitu bentuk tubuh badan dan keris. Ini adalah 2 saja metode kita. Nanti kalau kita tengok di atas nanti kita akan nampak 2 ni akan menjadi satu budaya dominan dalam karya Sri Lok ni. Okey, lagi tentang Sri Lok ni, dia sebenarnya bermat ni inspirasi dia daripada sajak ni lah. Dan sajak ni kita masukkan dalam katalog. Bunyinya begini: ibaratnya sungai bengkak-bengkok, air mengalir dari hulu sampai ke hilir, tak ada berhenti derasnya air, hujan hidup hingga terakhir, susah senang pahit dan getah, lok dan lekuk ibaratnya diukir. Sebenarnya lok tu, untuk pengetahuan anda semua, diambil daripada perkataan lekuk. Lekuk pada bilah keris tu sendirilah, yang memperlihatkan cabaran hidup yang dihadapi dalam beragam bentuk. Manusia sekarang ni dia mengalami pelbagai ragam cabaran hidup je lah, yang pelbagai dalam bentuk rintangan yang datang, dalam badika rupa sebagai ujian yang datang dihormati oleh selamat lah. Okey, inilah orang kata inspirasi daripada sajak beliau belajar sendiri lah. Ini adalah sajak ini daripada sini, daripada sini. Sebab inilah sajak penuh ni lah, lok ni akan ada dalam kita punya katalog ni lah. Inilah tema tentang konsep pameran. Seterusnya saya pergi kepada tulisan katalog. Kita berlantik 3 orang penulis tamu lah kan. Saya sendiri nulis tajuk Lok, Falsafah dan Seni Estetika Melayu pada Arca Tubuh Keris. Tulisan ni adalah banyak berkenaan dengan turamah saya dengan Raja Syarima lah. Okey. Yang kedua kita jemput Ida Rina Ibrahim. Beliau ni dulu pernah berkhidmat sebagai konservator di Museum dan Galeri Band Negara. Dia banyak kaji tentang keris, terutama logam lah. Tajuk beliau ialah Lok Negara Tungkarya dan Penghayat. Tunku Azhari, dulu dia ni adalah bekas pensyarah di Universiti Sains Malaysia, Pusat Seni. Sekarang ni bergerak sebagai pelukis bebas ataupun seniman bebas yang kata praktis dalam media baru lah, new media. Okay, dan terakhir kita ada penulisan daripada Jois Jadia, Elok-elok kepada dan Raja Syarima. Okay, inilah himpunan penulisan yang kita ada dalam katalog nanti. Okay, seterusnya, pendidikan visual. Sebelum kita untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita perlu lihat kajian-kajian
yang dilakukan oleh Ali Syariman. Okay. Pekerjaan utama dia ialah berkenaan dengan perkara ni. Okay, inilah secara dekatnya yang saya sebut tadi. Tajuk mental beliau adalah tubuh manusia dan Kristus sendiri lah. Untuk seliluk ni, beliau mengambil torso ataupun bentuk tubuh daripada kepala sampai ke bahagian pinggang lah, kan. Jadi beliau gabungkan torso dengan Kristus ni, dia menjadi satu bentuk yang orang kata digabungkan sekali. Seterusnya, inilah kajian-kajian visual yang saya ada pamerkan dalam beberapa karya sketches pelakaran Raja Syariman di atas sana. Inilah sebahagian inilah, kan. Kita lihat lagi torso menjadi dan keris menjadi satu benda yang dominan dalam kerana beliau lah. Tak semua yang lakaran-lakaran yang ini yang beliau pilih untuk di asingkan acar, hanya sebahagian saja. Seperti saya sebut tadi, hanya 25 buah karya sajalah yang dihasilkan untuk buat acar. Seterusnya, inilah rawatan studio ke bengkel Ali Syariman kita itu di Kuala Kangsar. Saya bersama saya punya operator Cik Azim. Semasa di sana kami membuatlah pilihan karya, tapi sebenarnya pelukis memang sudah ada kata karya yang dah dipamerkan 25, termasuk satu karya yang besar, itu pohon lok itu sendiri. Karya-karya yang jika anda masuk nanti ke dalam itu, dia akan berada di betul-betul di pintu masuk. Itulah karya utama lah. Dia mewakili 24 buah karya dalam pameran itu. Saya bersama Cik Raja Anwar di Tati. Seterusnya, ini adalah karya yang kita pilih untuk pameran. 25 buah karya termasuk 10 buah lukisan dan ada dua belakang tu kita letak lakaran. Saya akan tunjukkan kepada saya memilih betul lakaran dan saya rasa bahan-bahan yang sesuai lah untuk saya masukkan dalam pameran. Inilah logistik dan pemasangan karya di lokasi. Dari ini dikelilingi 2 bilik, dia tak besar. 2 bilik jadi yang kata sederhana, kecil lah, sesuai dengan bentuk karya. Ini semasa karya sampai, inilah karya pohon lok. Pohon lok ni dia boleh assemble ataupun kita boleh banner dia berdiri. Dia bukan begitu terus sekali setul, tak kita sambung. Ini adalah pelan lantai ataupun floor plan bagaimana karya ini disusun. Sebenarnya pemilihan susunan ni adalah oleh pelukis sendiri. Pelukis sendiri kata melihat beliau nak kata ni kita masuk di sini ada pohon lok. Lepas tu kita akan masuk sini ke Sidemang. Sini ada Rawang Julang. Sampai sini, sampai ke bentuk-bentuk V. Dan di sini ada 20 di karya sini ada karya-karya lukisan dan di belakang ni nak menyimbankan supaya karya itu tidak nampak kata berat. Sebelah saya letakkan, saya tampilkan koleksi lakaran-lakaran beliau lah. Kita pergi ke di dalam galeri. Inilah karya yang awal tadi, pohon lok 99. Inilah keris yang kata ada 99 lok tu tadi. Untuk mengetahui karya ini lebih lanjut, saya letak kata QR code. Nanti saya kita bincangkan QR code macam mana nak guna dia. Ini yang utama. Lepas tu ini yang sebelah, termasuk sebelah kiri tadi, sebelah sini tadi, sebelah sini gambaran dia. Okay. Di sini ada lakaran dan
Bermula 1, 2, 3 terus disampai ke sini. Ini belakang dia. Sebab pemasangan pencahayaan juga berperanan untuk mendapatkan bentuk torso tu timbul mendadak ataupun keris tu menjulang ke langit. Dan ada beberapa karya yang kita rasa perlu kita letakkan penghadang, sebab ada kadang-kadang kita rasa dia runcing. Untuk kesempatan khalayak kita letakkan penghadang transparan lah, ada beberapa sebab 3, supaya mereka tak terlalu dekat sangat lah. Ini yang sebelah sini tadi, yang sebelah sini, sebelah sini kita dah ke sini untuk V. Sebab tujuan dia lukis untuk menampakkan susunan. Saya nampak seperti macam askar, mungkinlah pada pandangan saya kan, aturan seperti askar. Di sini sampai ke sini. Jadi kalau kita tengok itu, kita akan nampak dia punya look tu berbagai bentuk-bentuk kan. Sebab aturan dia, susunan dia kan seperti arca biasa lah. Kita lihat dia kan dia terus secara rawak, sini kita susun secara dia lurus dan bentuk V. Ialah seranan yang dibuat oleh pengacara sendiri lah, Haji Sulaiman. Ini di sebelah kanan tu kita letak kata rakaman video lah, kita rakam meramah kena dengan look sendiri, dan rakaman tu kita buat masukkan saya tulis mula dan jadikan sebagai sebuah penulisan lah. Untuk menampakkan look tu, saya fikir saya perlu letak satu poster atau stiker yang memperlihatkan keris tu sendiri. Sebenarnya ini adalah beliau punya lakaran yang kami dah besarkan, dan di bawahnya adalah yang Sirilok tu punya sajak lah kan. Ialah pengenalan tentang Sirilok sendiri, keris tu sendiri look. Terusnya inilah pilihan tentang saya rasa pedestal untuk menampung saya punya himpunan lakaran beliau lah, kan, supaya berani ada dia punya pengkajian dia sendiri. Ini pedestal ni dia ada dia punya had yang beliau nak sebenarnya kan. Maksudnya kita tak ambil pedestal yang sedia ada, kita tumpah di luar kan, sebab ada had yang audien perlu nampak karya tu dengan di depan karya tu kan. Jika kita ambil sebarang pedestal yang ada yang tinggi rendah, kami rasa tu tak sesuai, pelukis atau pengacara rasa tak sesuai lah untuk Sirilok dia sendiri. Jadi beliau nak satu pedestal yang sekata, ada 24 pedestal yang sekata, dan satu yang ni yang beza sikit lah, yang tadi yang pondok tu dia agak besar sikit. Yang ni dia besar sikit, sebab apa, dia punya keberatan tu agak berat juga. Menurut beliau 3 orang kena angkat kan? Macam yang ni mungkin seorang 2 boleh angkat. Okey, untuk memberi pemahaman terhadap khalayak, terhadap karya, saya ada bermain dengan QR code lah. Dulu kita letak nyataan karya kan di sebelah karya ataupun tepi karya tu. Sekarang dengan adanya aplikasi QR code, anda boleh buat turun daripada Google Store. Cuma lepas tu anda boleh imbas atau scan saja, akan dapatlah dia punya di sini kan, imbas di sini akan dapat dia punya penyataan karya sendiri lah. Sebab semua orang dah ada telefon kan, jadi kita boleh gunakan, manfaatkan untuk seni. Okay, yang ini untuk memberi persembahan tu lebih menarik, saya gunakan audio. Maknanya jika anda scan di sini, tekan terus kepada SoundCloud, anda boleh dengar lah betul penyataan karya ni tanpa membaca, anda boleh dengar saja. Sekarang pun kalau ada betul telefon nak scan pun boleh kan, anda boleh dengar.
tentang inilah. Dan bila buka di sini QR code ni, SoundCloud ni, dia akan terus ke sini lah. Karya ni akan timbul, karya yang anda lihat tu akan timbul kat situ. Misalnya kalau anda berada di tempat lain, jika anda dapat yang benda ni, anda hanya tekan, anda boleh dengar. Walaupun anda tak berada dalam galeri tu, anda tidak berada dalam masa yang sama dengan karya itu, anda boleh dengar di tempat lain. Karya dia, maknanya dia bersifat mobile, karya yang bersifat mobile. Maknanya karya mobile, di mana saja anda boleh mendengar tentang pameran ini sendiri. Okey. Saya pergi kepada galeri dan label, panel, teks dinding, wall text label. Untuk orang kata menampakkan pameran ini lebih bertenaga, kita perlu kepada persediaan awal lah. Jadi saya telah rancang untuk mereka bentuk pameran ni. Inilah rakan-rakan saya lah untuk nampakkan look sendiri. Kalau tak silap saya ini karya Ibu Membadai. Ibu Membadai. Look berapa saya ingat dia Ibu Membadai. Saya pilih karya ni untuk nampakkan look tu lah. Dia bergeluk-geluk sendiri kan. Jadi di tengah-tengah ni kita letak dengan pameran dan bawahnya ada pameran syariman. Dan di sini kita letak nota kurator dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris lah. Ada perubahan sikit di sini nanti kan. Saya nampak sesuai, saya letak yang besar yang anda tengok tadi di awal tadi. Jadi yang dari pandangan tepi lakaran saja. Di sini adalah dia punya pengenalan oleh Aisyah sendiri tentang falsafah look sendiri lah. Kenapa dia memilih look sendiri. Okay, dan kita ada siapa yang jika anda tak nak naik ke atas boleh tengok tentang pernyataan oleh Aisyah tentang look. Okay, ini adalah reka bentuk bersama reka grafik kami. Kami ambil karya yang Ibu Membadai itu sendiri, kita bahagikan, nampakkan keris dengan look sendirilah. Ini tengah-tengah tadi. Ini adalah nota kereta yang sebelah sini. Kini dia punya pintu masuk gerbang tu. Ada ukuran dia. Ini proses kita untuk menaikkan stiker pameran di luar tu. Okey, ini nota kereta di sebelah kiri, masuk. Ini yang kata yang telah disiapkan lah kan. Ya, daripada rekaan lakaran kepada rekaan yang sebenar, saiz sebenar. Ini di pandangan sebelah kiri dalam sikit. Dia nak nampakkan dia punya dynamic, look sendiri kan. Dia punya apa tu, lekuk tu ke atas. Ini pandangan daripada galeri 2A. Okay, untuk fotografi ni kita juga bercabar sebenarnya. Nak buat katalog pameran ni agak bercabar sebab ada karya-karya yang kita ambil di studio pengacara tu yang rasa tak sesuai sebab dari segi pencahayaan. Jadi kita kena ambil semula. Tadi yang kita ambil semula di dalam galeri kan, untuk menampakkan karya tu lebih tenaga lah bila masuk dalam katalog tu nanti. Kita grafik model katalog dan bentuk poster. Kini adalah katalog yang bentuk rupa ni lah. Dijangka akan dicetak dalam masa beberapa hari saja lagi. Ya, insya-Allah. Ini adalah kandungan dalamnya, ya. Dan akan dilancarkan semasa perasmian nanti. Kerana ini untuk tuan anda belum dirasmikan secara rasmi ni lagi, ya. Baru dibuka kepada publik lah. Okey. Ini kita punya poster, e-poster untuk media sosial, Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Okay, ini adalah kita punya brosur untuk pameran. Ada tulisan kurator bahasa Melayu dan Inggeris dan peletakan karya galeri dan karya-karya. Jika anda nak masuk tu boleh memudahkan dalam membaca karya-karya yang dipamerkan. Seterusnya inilah poster kita. Saya rasa ada video kot sebelum saya tutup kan.
Lepas ni kita akan pergi ke atas bersama pengacara kita. Mana kita akan buat data depan dulu lah bersama pengacara kita. Ini adalah lawatan daripada sekolah Batu Gajah dalam silap saya, yang datang melihat pada sejualan look tadi. Okay, sebelum saya habis, kita tunjuk dulu tayangan hijau lah. Lepas tu kita akan naik ke atas bersama-sama dengan pengacara ya.